Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung ke bab 2, bantuan kecemasan. So, terdapat dua jenis bantuan kecemasan yang biasa kita gunakan, sama ada CPR ataupun Heimlich Maneuver. Kalau berlakunya kecemasan di dalam rumah ataupun di dalam makmal, so dua kaedah ini kita boleh gunakan untuk menyelamatkan mangsa daripada sebarang kecederaan teruk. So, apa tu CPR? CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari adalah satu cara bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan juga hembusan nafas ke dalam mulut mangsa. Cara CPR bergantung kepada situasinya. Okey, apakah situasi yang boleh menyebabkan kita menjalankan CPR terhadap mangsa? Cara menjalankan CPR. Okey, cara menjalankan CPR dan juga kepentingan CPR terhadap mangsa untuk menyelamatkan mangsa. So, keadaan yang memerlukan CPR. Sebagai contoh, kamu ada mangsa lemas. Kamu tarik ke tebing sungai dan kamu dapati mangsa tidak memberikan sebarang respon. Kamu tarik ke tepi kan? Mangsa tidak bernafas dan kamu cek denyut nadinya di leher ataupun di pergelangan tangan, tidak ada. So, ini mungkin disebabkan oleh lemas serangan jantung, kejahatan elektrik ataupun panahan petir. So, kaedah CPR terdapat empat kaedah CPR yang kamu mesti ikuti satu persatu. Pertama sekali, macam saya bagi contoh tadi, adalah mangsa lemas. Tarik mangsa ke kawasan lapang, tepuk dan tanya. Tepuk itu di sama ada bahunya ataupun tepuk sikitlah muka dia. Jangan tampar kesian orang lemas. Jangan tampar. Tepuk juga bahu dia ataupun dia punya pipi lah. Kalau mangsa tidak memberikan respon, kamu boleh telefon minta bantuan lah, telefon 999. So, bila kamu sudah kenal pasti mangsa tidak memberikan sebarang respon, baringkan mangsa ke kawasan lapang, tolak dagu dia naik ke atas, dongakkan dia naik ke atas. Okey? Dan dengar hembusan nafas. Kalau perlahan, kamu boleh mulakan tekanan dada. Tekanan dada ini tujuannya adalah untuk membantu peredaran darah. Jarak tekanan itu mesti kurang daripada 6 cm. Jangan terlampau kuat, tapi cukup kuatlah untuk pastikan kamu tekan bahagian jantung. Biasanya kita buat 60 hingga 120 tekanan dalam 1 minit. Tekan. So, cara untuk pegang tangan semasa membuat tekanan adalah tangan kiri letakkan di bawah, tangan kanan letakkan di atas. Kemudian genggam tangan kanan, tangan kiri tidak perlu. Dan kamu boleh sudah mula buat tekanan. Tekan. Jika selepas kamu tekan, selepas 30 kali ataupun 40 kali kamu tekan dada dia, masih kurang lagi memberi respon, kamu boleh mulakan bantuan pernafasan. Caranya adalah, masih lagi keadaan yang sama, dagu tolak naik ke atas, picit hidungnya dan hembus nafas ke dalam trakea dan juga paru-paru. Untuk tekanan dada, biasanya kita buat 30 kali tekan dada, hembus nafas. Lepas hembus, tekan lagi 30. Tekan lagi 30 kali, hembus. Sampailah memberikan respon lah, sama ada itu mungkin mangsa terbatuk ke ataupun dia sudah boleh bernafas dengan normal. Okey. Tapi jika mangsa sudah bernafas tapi belum lagi sedarkan diri, ubah kedudukan menjadi mengiring. So, kepentingan CPR. Kepentingan tekanan dada ini adalah untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan. Maksudnya bila mangsa tu sudah kamu tarik ke tebing sungai, aliran darah dia, tekanan darahnya adalah rendah. So, kita buat tekanan dada itu untuk paksa darah bergerak. Okey? So, darah itu sentiasa bergerak. Okey? Dalam kaedah keempat pula dalam CPR adalah bantuan pernafasan.
bantuan pernafasan ini supaya kita hembus udara masuk ke dalam trakea dan juga paru-paru. Ini bagi membolehkan mangsa menerima udara beroksigen, so dia tidak pengsan lah. Sebab bila mangsa dia sudah nafasnya sangat perlahan, tubuh badannya akan kurang menerima oksigen. So kita gunakan bantuan pernafasan kepada mangsa. So cara kedua, selain daripada CPR, kita boleh gunakan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ni biasanya digunakan untuk mangsa yang tercekik. Okey, kamu makan satu biji apple tak menyangkut di leher kamu. So bergantung kepada situasi dan juga kaedahnya. Keadaan, macam mana kita mau tolong tu sudah tercekik? Apabila mangsa memegang leher dengan kedua tangan. Apabila mangsa tidak boleh bercakap ataupun batu. Kuku dan kulit hujung jari ini sudah mula menjadi kebiruan ataupun kehitaman. Dan mangsa sukar untuk bernafas. So terdapat 4 langkah dalam Heimlich maneuver. 1, berdirikan mangsa. Kalau dia duduk, kasih berdiri dia. Bongkokkan mangsa ke hadapan. Kamu pula yang orang cuba menyelamatkan mangsa tercekik ni, kelingkan lengan dari belakang dan genggam tangan kanan. Okey, sama seperti gambar ni. Bila kamu sudah kelilingkan tangan, kamu kena tolak ke atas, bukannya ke arah kamu. Kena tolak ke atas. Di bahagian bawah tulang rusuk ni kan. Okey, ngam-ngam tulang sternum tu di tengah, sebelah atas perut. Okey, tekan ke atas, bukannya tekan ke arah kamu. Dan tekan itu bukannya perlahan, tapi tekan dengan sentakan. Tekan dengan sentakan. Ulang beberapa kali sehingga mangsa mengeluarkan objek yang menyebabkan dia tercekik. Kalau kamu tercekik sorang-sorang, apa kamu kena buat? Ada 3 langkah. Pertama sekali, genggam tangan kanan antara bawah rusuk dan pusat, macam gambar ni. Kemudian, cuba beri tekanan terhadap tangan kamu ni dengan cara membongkokkan badan. Sentakan juga, sama juga, sentakan. Tolak. Sampailah benda yang menyebabkan kamu tercekik itu keluar. So, apakah kepentingan Heimlich maneuver? Apabila kamu tercekik, dia akan menghalang oksigen masuk ke dalam paru-paru. Ini menyebabkan oksigen tidak cukup sampai ke otak. Kalau oksigen tidak cukup sampai ke otak, dia boleh menyebabkan kerosakan otak ataupun kematian.